Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zikri Razim bin Rosli. Nombor pendaftaran 5022512250. Hari ini saya ingin membentangkan tentang latar belakang serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Yang pertama, media dan stereotip. Media memiliki peranan besar dalam membentuk pandangan masyarakat dalam kelompok tertentu. Beberapa orang berpendapat bahawa media barat kebiasaannya menganggap umat Islam dan umat Muslim dengan cara stereotip dan negatif. Maksudnya orang-orang barat ni pandang buruk dekat orang Islam. Diorang tak suka dengan apa yang orang Islam ni buat lah. Yang keduanya, terorisme dan keamanan. Serangan pengganas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menuntut berasaskan Islam dapat menyebabkan penguatan pandangan negatif terhadap umat Islam secara umum. Hal ini dapat memunculkan pandangan bahawa umat Islam sebagai agama yang memiliki ahli gabungan dengan tindakan terorisme. Senang cerita, orang-orang barat ni dia anggap umat Islam sebagai pengganas pada diorang. Yang ketiga, pertentangan ideologis dan politik. Beberapa pandangan juga dapat muncul dari pertentangan ideologis dan politik antara barat dan negara-negara yang majoritinya penduduk diorang orang Muslim. Isu-isu ini terkait hak asasi manusia, demokrasi dan nilai-nilai politik yang dapat menjadi punca ketegangan. Maksudnya diorang macam orang-orang barat ni dia macam resis. Dia ada resis dengan orang-orang Islam dekat sana. Seterusnya, pengaruh ekstremis dan radikalisasi. Serangan pengganas oleh kelompok-kelompok yang bergabung dengan ideologi Islamis radikal dapat menguatkan pandangan negatif terhadap umat Islam. Keadaan ini dapat menciptakan lingkungan di mana umat Islam dianggap sebagai potensi ancaman. Macam saya cakap dekat negara barat, diorang ada resis dengan orang Islam dan dianggap orang Islam ni berbahaya kepada diorang. Orang Islam ni akan memberi ancaman dekat diorang punya penduduk kaum barat. Dan yang akhir sekali, pembatasan kebebasan beragama. Beberapa orang berpendapat bahawa tindakan pembatasan kebebasan beragama di beberapa negara barat dapat menciptakan suasana ketegangan dan dapat dianggap sebagai serangan terhadap umat Islam. Sebenarnya kebebasan untuk beragama ni tak berapa baiklah kalau dari segi Islam. Jadi diorang dekat negara barat dia buat kebebasan beragama supaya supaya umat Islam ni rasa tak senang dekat sana. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimi Rizman bin Mazlan. Nombor ID saya 502251236262. Okay, mari kita teruskan dengan definisi dan konsep bagi perbentangan ini. Serangan ideologi barat terhadap pemikiran umat Islam serta dinamakan sebagai Ghazwu al-Fikri al-Islami. Hal ini merupakan salah satu usaha barat untuk menembus dinding iman umat Islam. Antaranya ialah sekularisme, iaitu bersifat memisahkan hal dunia dan hal akhirat. Kapitalisme, iaitu hanya mementingkan keuntungan dunia semata-mata. Sosialisme, iaitu pergaulan sosial tanpa batas. Dan hedonisme, iaitu gaya hidup suka berhibur. Oleh itu, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akidah yang benar. Sebelum saya berhenti, ingin saya menyelitkan satu potong hadis Nabi yang bermaksud, kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan memasukinya. Kami iaitu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan tugasan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harith Iqbal bin Muhammad Ridha. Nombor ID saya ialah 50225123 Saya akan menerangkan pula bahagian isu-isu ideologi barat di Malaysia. Yang pertama, isu LGBT. Sejak kebelakangan ini, dunia semakin terdedah kepada gejala homoseksual, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat di seluruh dunia. Golongan ini semakin mendapat sokongan lebih-lebih lagi di barat yang mula mengiktiraf dan menerima mereka secara terbuka.
Lebih menjadikan negara-negara yang mempunyai masyarakat majoriti Islam seperti Indonesia dan Turki turut mula mengiktiraf golongan ini. Menurut hasil kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, tren golongan homoseksual dan transgender di negara ini amat merisaukan apabila menunjukkan peningkatan yang tinggi pada 2018 iaitu sebanyak 310,000 orang berbanding seramai 173,000 orang pada tahun 2013. Isu yang kedua pula iaitu budaya liberalism. Pemikiran Islam liberal merupakan satu bentuk fahaman yang seringkali meletakkan prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam segala aspek kehidupan sehingga kadang-kadang melangkaui batas syariah dan hukum hakam yang telah termaktub dalam agama Islam itu sendiri. Kelompok ini seringkali dilihat cukup terkehadapan dalam memperjuangkan isu-isu wanita serta hak asasi kemanusiaan. Pengaruh pemikiran ini dikatakan mula menular dalam kelompok masyarakat Islam di Nusantara termasuklah di Malaysia. Yang ketiga, ideologi secularism. Yang pertama, menolak agama seluruhnya dan mengingkari wujudnya Allah. Ada juga golongan yang beriman kepada Allah dan mereka berpegang Allah itu tiada hubungan dengan urusan duniawi. Yang kedua, kehidupan itu berasaskan ilmu sains semata-mata dan berada di bawah pengaruh logik dan hipotesis. Sekiranya teori agama terkeluar daripada logik akal, agama itu tertolak. Yang ketiga, melaksanakan dasar pragmatisme, iaitu mencari kesempatan dalam semua perkara bagi menjalani kehidupan menurut kepentingan dunia. Nama saya Muhammad Zahri Faiman. Saya akan membentangkan tentang reaksi dan tindak balas umat Islam terhadap serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Antara reaksi yang diberikan ialah radikal, ekstrim dan toleransi. Ada juga umat Islam yang melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai-nilai Islam terhadap umat Islam. Umat Islam juga merasakan mereka juga turut perlu mencari cara untuk menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global. Yang lain mungkin merasa perlu melindungi dan mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama. Umat Islam turut mencari kesamaan antara nilai-nilai Islam dan beberapa aspek positif dari budaya barat seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, tindak balas yang dilakukan ialah aktif dalam dialog lintas budaya dan agama. Sebagai contoh, umat Islam membangun pemahaman yang baik antara masyarakat barat dan dunia Islam. Mereka juga turut memperkuat hubungan antara budaya, meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Seterusnya, reaksi dan tindak balas yang diberikan ialah mereka memperkuat ajaran agama dan mendalami umat Islam. Umat Islam juga mempromosikan nilai-nilai agama yang dianggap penting dalam ajaran Islam seperti toleransi, kasih sayang, keadilan dan perdamaian. Mereka juga memperkukuh dan mempertahankan pandangan ideologi barat terhadap umat Islam dengan nilai-nilai yang harmoni. Hal ini sekaligus dapat melawan perkara-perkara negatif. Akhir sekali, membela dan menegaskan nilai-nilai yang dipegang Islam. Sebagai contoh, mempertahankan hukum syariah yang telah ditetapkan Islam. Selain itu, menolak kekerasan dan ekstremis dan tindakan-tindakan kekerasan. Mereka juga mendukung pandangan bahawa Islam adalah agama perdamaian. Akhir sekali, mereka menentang keras tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai damai. Nama Muhammad Ruzan bin Nazri, nombor ID 5022 5123 073. Saya akan membentangkan dua tajuk iaitu punca dan peranan serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Seterusnya adalah punca serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Pertama, sekularisme. Prinsip ini menekankan kebebasan individu dan hak kebebasan beragama sambil menegaskan bahawa pilihan politik dan pentadbiran awam harus dibuat berdasarkan rasional, undang-undang dan kepentingan umum, bukannya kepada kepercayaan agama. Yang kedua adalah nilai-nilai liberal. Beberapa nilai liberal seperti pluralisme, kebebasan individu dan hak asasi manusia dikaitkan dengan sekularisme. Nilai-nilai ini dianggap bertentangan dengan tradisi atau ajaran agama tertentu. Dan yang ketiga, perbezaan budaya dan nilai. Ketidaksepakatan boleh timbul kerana perbezaan budaya dan nilai di antara dunia Islam dan Barat. Akhir sekali, media dan stereotip. Media Barat boleh menimbulkan pandangan negatif dan ketidaksetujuan dengan menyampaikan pandangan yang salah tentang agama Islam. Seterusnya iaitu kesan ideologi barat terhadap Islam. Pertama, hedonistik. Hedonistik iaitu budaya berhibur dan bergembira. Yang kedua, hiburan dari barat seperti nyanyian, tarian, filem, kartun dan komik. Yang ketiga, muzik-muzik barat digilai oleh masyarakat terutama remaja. Globalisasi budaya. Yang pertama,
membentuk cara berfikir, tata kelakuan dan gaya hidup yang sejajar dengan cara hidup barat. Yang kedua, pola hidup liberal dan bebas dianggap paling bertamadun. Yang ketiga, contohnya mengharuskan hubungan seks sebelum berumah tangga, menghalalkan pengguguran dan memberi penghormatan kepada golongan maknya atau golongan homoseksual. Yang ketiga, hiburan yang melampau, menyebabkan masyarakat suka menerima ajaran agama yang bersifat kerohanian. Yang kedua, hiburan remaja melangkah batas norma masyarakat timur. Yang ketiga, sebagai contoh, lirik-lirik lagu yang sering didengari berkisar kepada percintaan, seks dan kebebasan tanpa batasan. Seterusnya, peranan terhadap serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Yang pertama, peranan media. Media harus menunjukkan kebenaran terhadap media barat yang sering menggunakan stereotip yang tidak benar terhadap umat Islam dan agama Islam. Yang kedua adalah peranan kerajaan. Kerajaan boleh membantu memerangi stereotip, mempromosikan pemahaman antara budaya dan memastikan pendidikan budaya dan agama yang seimbang. Yang ketiga adalah peranan masyarakat. Masyarakat boleh memperoleh kemahiran antara budaya seperti cara berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeza. Akhir sekali adalah peranan individu. Individu boleh berperanan dalam meningkatkan pemahaman diri tentang agama, budaya dan nilai-nilai yang menjadi punca ketegangan. Assalamualaikum, saya Afif Afiat akan menerangkan langkah-langkah mengatasi serangan ideologi barat terhadap orang Islam. Yang pertama ialah melakukan sistem pendidikan. Sebagai contohnya, memberikan pendidikan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip agama Islam dan nilai-nilai sekularisme. Yang kedua ialah melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan akhbar. Sebagai contohnya, pihak media membuat pantauan segala maklumat sebelum disebarkan ke halaman media sosial dan akhbar supaya liputan berita hal agama Islam disebarkan dengan tepat. Seterusnya, membina ikatan antara komuniti agama yang berbeza. Sebagai contohnya, pihak kerajaan maupun masyarakat menjalinkan hubungan tidak kira apa jenis agama sekalipun kerana boleh membantu memupuk persefahaman dan rasa hormat antara masyarakat yang mempunyai kepercayaan yang berbeza. Dan akhir sekali, ibu bapa dan agensi kerajaan bahagian agama Islam memberi penekanan secara lisan maupun virtual bagi memberi kesedaran dalam etika pemakaian sebagai orang Islam. Sebagai contohnya, orang Islam terikut-ikut etika pemakaian daripada orang Barat sehinggakan etika pemakaian itu melanggar hukum Islam. Seterusnya adalah rumusan. Penyebaran ideologi barat ini akan semakin berleluasa jika tidak dibendung dari sekarang. Kita sendiri dapat melihat ideologi ini mula diserap oleh anak muda terutamanya melalui platform media sosial terutamanya. Pihak atasan seperti kerajaan ataupun agensi berkaitan agama perlu mengambil tindakan supaya gelombang budaya barat ini tidak merebak dan kekal menjadi rutin harian kita semua. Di sini, saya akan menerangkan beberapa cadangan bagi menangani serangan ideologi barat dalam kalangan orang Islam. Yang pertama, membuka minda masyarakat berkenaan isu-isu semasa yang sedang berlaku. Sebagai contohnya, pada zaman globalisasi ini, masyarakat seluruh dunia dikelilingi oleh teknologi yang kian membangun dan gadget yang dapat menyampaikan berita, ilmu dan perkongsian secara meluas. Seterusnya, memperbanyakkan seminar dan program bicara ilmu. Sebagai contohnya, pihak kerajaan, organisasi bukan kerajaan, sekolah dan universiti hendaklah menganjurkan seminar dan bicara ilmu yang membicarakan tentang serangan ideologi barat yang boleh mengganggu pemikiran, akidah dan iman umat Islam masa kini sama ada secara dalam talian maupun secara bersemuka. Akhir sekali, dengan menyekat segala platform media sosial dan program televisyen yang boleh merosakkan nilai murni Islam dapat menangani isu serangan ideologi barat terhadap orang Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana segelintir program televisyen dan filem-filem dari barat yang menyiarkan unsur-unsur sensitif dan negatif, menghina agama Islam, lucah dan langsung tidak mendatangkan faedah yang positif hendaklah disekat secara tidak langsung daripada ditayangkan kepada orang ramai, terutamanya dalam medan siaran untuk umat Islam.